Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan dengan saya. Apa khabar saudara? Doa saya agar anda bahagia. Apa khabar saudara Muhammad Fuad? Salam dari Gombak. Begitu juga dengan saudara Mustafa Ilyas. Nafas terakhir, anak saya pula demam. Allahu Akbar. Nafas terakhir bersabarlah. Cari air kelapa ya, cari air kelapa beri. Saya tahu sekarang ni nak cari Panadol pun susah. Jadi saya ingat, saya rasa eloklah bagi minum air banyak. Dan kalau keadaan masih lagi tak elok, segeralah pergi ke klinik saudara. Ya, saudara nafas berakhir, saya tahu dugaan. Memang berat dugaan. Teman-teman, marilah kita berdoa agar saudara, agar keluarga saudara nafas terakhir ini kembali sembuh seperti sedia kala. Sebab semalam dia melaporkan bahawa dia suami isteri dia COVID. Tapi hari ini anak dia pula demam. Ya, saudara. Pok Cham, saudara Azmi Omar dari Mindef. Terima kasih. Saudara Rubidin, apa khabar Abi? Nafas terakhir dia susah hati tu sebab dia dikatakannya ada COVID sedikit. Sekarang ni COVID dah jadi endemik. Kalau semua pun dianggap COVID. Kalau kita demam pun boleh juga COVID. Kalau sesama ataupun batuk COVID. Rosni Koringot, apa khabar? Waalaikumsalam. Saudara Rambudin, Pak Sarat, Zaini Castello, Hashim Atan, saudara Syah Samsul, Nizam Ijam. Hari ini saya tak dapat menyantuni ramai teman-teman kerana banyak pencerahan yang perlu saya laporkan. Dan tadi kita dapat tahu bagaimana keluarga sahabat kita dijengah atau disapa oleh virus corona. Sebab itu saya sahabat malam memberi pencerahan kepada saudara. Baik saudara, untuk tidak melewatkan waktu, saya harus terus memberi laporan. Saudara Azmi Hashim, saudara Zamari LC, saudara Hamid. Kerana sekarang ni saya melihat dari segi laporan yang diberikan oleh saudara Rio dari Universiti Malaya. Hari ini saudara hari Jumaat, 27 Mei 25 Syawal merupakan hari yang ke-800 virus corona menjenguk ataupun menjengah di bumi mertuah ini. Dan dari laporan saudara Rio ada pengurangan, tapi masih juga ada bertambah negeri-negerinya. Di keseluruhannya kemarin 2,430, semalam 1,845. Jumlah yang terkumpul sudah 4,499,057 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Bagaimanapun, Kementerian Kesihatan berjaya memulihkan mereka yang dijangkiti oleh virus corona. Jumlahnya adalah 4,438,212. Ya, saudara Razif, saudara Abdul Hamid, saudara Awang Yusof. Yang tak seronoknya ada laporan kematian, ada 3 kematian saudara. Dan jumlah kematian sudah 35,656. Sebentar tadi saya menerima panggilan. Saudara belum disahkan lagi, iaitu isteri kepada Datuk Seri Wan Junaidi, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, diberitakan telah kembali ke rahmatullah. Punca kita tak tahu, bagaimanapun kita berdoalah agar rohnya diterima, setiap amal ibadatnya diterima dan rohnya ditempatkan di kalangan orang-orang yang saleh, saudara ya. Dan kembali laporan tentang COVID-19, saudara. Saya harus berterima kasih kepada Rio yang saban hari menghantar laporan kepada saya. Terdapat peningkatan di 6 buah negeri semalam. 10 negeri menurun. Sementara di Selangor nampak gayanya susut kembali kepada 851. 851 daripada 1,272. Saya dapat banyak penjelasan berhubungan jumlah mereka yang dijangkiti. Saya ingat malam besok mungkin saya boleh bacakan saudara. Ya, saudara Islam, saudara Rosli Rahim. Terima kasih saudara Rahmah, Richard Bakri, saudara 4 Pelangkering ya. Waalaikumsalam. Untuk bulan Mei saudara, jumlah jangkitan sudah pun 46,082 orang yang terkumpul. Jadi sebab itu saya sentiasa mengingatkan anda supaya
sentiasa menjaga kesihatan kita, jaga kebersihan. Saudara? Baik, saudara, saya harus teruskan juga lagi kerana jangan tunggu lama-lama, nanti dia ambil orang. Kita masih perlu berniaga, jadi kalau saudara mempunyai produk, bolehlah hantar ataupun berhubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Boleh pesan bakurnya ataupun minyak wangi. Begitu juga dengan Siti Farehah 017-711-4300. Dendeng manis Siti Farehah. Syauqi untuk Lembah Kelang 012-357-5703. Itu untuk buah-buahan. Ini terus hantar ke rumah anda. Dan jangan lupa Popa Sira Lady Maria. Pedas, rangup dan manis hubungi Saudara Nizam di talian 019-435-1203. Sambil itu jangan lupa toko jamu Kemaman Saudara Zul di talian 019-917-0449. Boleh mendapatkan bekalan madu Yaman, juga dikenali sebagai madu gurun. Ini untuk dijamin kualitinya untuk rawatan asma, imunisasi antibodi, rawatan luka dan terbakar, serta batuk yang berpanjangan serta memulihkan saraf. Begitu juga jeli gamat abstrak, penghasilan daripada toko jamu Kemaman Saudara Zul. Ini adalah untuk memulihkan luka-luka dalaman seperti pembedahan, perkatan, masalah sembelit, lipoma dan masalah angin medu untuk melegakan sistem pernafasan. Hubungi Saudara Zul di talian 019-917-0449. Puan Nur Maria, Saudara Zaid Misro, Nani, Nani 48 daripada Johor Bahru. Saudara Zamdin Mat, Waalaikumsalam. Beliau Saudara Zamuddin Mamat adalah dari Putatan Sabah. Apa khabar orang Sabah? Di Sabah. Baik, saudara. Saya tak boleh berlewat-lewatan dalam keadaan sekarang ini, saudara. Kita masuk segmen naluri kehidupan, saudara. Jadi dalam segmen ini, saudara, perlu diketahui bahawa Islam dibangunkan di atas ilmu yang mengenalkan seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan ilmu, seseorang akan lebih dekat dengan Tuhan yang menciptakannya. Apabila seseorang bersungguh-sungguh mencari ilmu dan tidak tergoda oleh perkara lain, maka dia akan mendapatkan cita-cita mulianya. Atas dasar ini, tidak mengherankan apabila baginda Rasulullah SAW menetapkan bahawa mencari ilmu adalah jalan menuju ke syurga. Baginda juga menegaskan bahawa setiap jalan yang dilalui oleh seseorang yang menuntut ilmu akan menjadi jalan menuju ke syurga. Karena saudara, dalam Islam, ilmu mempunyai kedudukan yang sangat penting. Orang yang berilmu mempunyai darjat yang tinggi di hadapan Allah SWT. Darjat mereka dekat dengan para nabi. Karena Allah berfirman, maksudnya Allah meninggikan seseorang yang beriman di antara kamu dan juga orang yang diberi ilmu pengetahuan akan beberapa darjat. Ini daripada surah Al-Majaddah ayat yang ke-11, saudara. Jadi oleh itu, saudara, berusahalah untuk kita menimba ilmu. Itu segmen naluri. Kita masuk sedikit mutiara kata kiriman sahabat kita Cikgu Hibil, saudara Laili, saudara Hamid, saudara Yamin, Puan Nur Azila. Begitu juga pojok-pojok, Puan Syarifah Hafifah, Chang Samsuri, pojok-pojok dari Bera, saudara. Dalam segmen mutiara kata ini, saudara, Cikgu Hibil menitipkan kata-kata yang begitu berarti bagi kita, iaitu sahabat datang dan pergi. Hanya yang ikhlas sentiasa bersama kita dalam apa sahaja keadaan, serta tidak menuntut kesempurnaan dalam menjalin persahabatan. Itulah artinya persahabatan, saudara. Dalam hidup kita yang kita perlukan adalah sahabat. Dengan sahabat inilah, sahabat yang seya sekata, yang membimbing kita, yang menegur kita, yang membantu kita. Kalau mereka berilmu, mengajar kita dengan ilmu yang mereka ada. Ingat, saudara, carilah sahabat yang seya sekata. Kerana hidup ini, tanpa sahabat, saudara, kita pasti akan kesunyian. Bagi saya melihat, sebab itu saya suka bersahabat dengan anda semua. Saya mencintai anda, sebab itu saban malam saya harus hadir. Jam 9.30 malam, tanpa culas. Selagi badan saya sihat, boleh berbicara, saya akan berbicara. Lain tidak, saya adalah untuk saya berkomunikasi dengan anda.
kerana saya sayangkan anda sebagai sahabat saya yang setia. Dan kepada pimpinan negara, saya harus mengingatkan, jangan berbelanja tanpa had. Kerana kita khawatir, Saudara Openg dalam Instagram. Kalau negara berbelanja tanpa had, kita khawatir bahawa negara kita akan muflis. Tajuk bicara kita malam ini adalah hancurnya sebuah harapan. Apa yang saya maksudkan? Tunggu dulu saya. Kita santun dulu pantun Pak Nazil. Sebab Pak Nazil saban hari menghantar pantun kepada saya untuk perkongsian kita bersama. Kata Pak Nazil, kukuhnya halban, pokok belian. Bukan gumai, pokok ara. Guru dibeban, kerja perkeranian, membuat ramai hendak bersara. Jadi Pak Nazil ni dia seorang warga mantan guru dan dia dapat merasai kalau guru-guru dibeban dengan kerja-kerja yang berlebihan, tentulah akan membuatkan mereka bosan untuk meneruskan karirnya. Dan Pak Nazil menjelaskan gumai itu adalah sejenis pokok. Gumai adalah sejenis pokok. Sebab itu katanya kukuhnya halban pokok berlian, bukan gumai pokok ara. Gumai itu sejenis pokok. Dan kata Pak Nazir lagi, rendang bertih bersama adik. Adik terbatuk, bergerak bibir. Guru dilatih untuk mendidik, bukan untuk mengurus takbir. Itu yang sebenarnya. Guru-guru ini, mereka dilatih untuk mendidik anak bangsa kita, untuk mengajar, bukan untuk mengurus takbir, jaga pejabat, buat kertas itu. Ada kerani. Jadi Kementerian Pendidikan harus melihat permasalahan ini. Tok Putih, Saudara Mudim Kelantan, Saudara Muhammad Armi, Waalaikumsalam. Dan beliau berikan salam dengan semua pendengar-pendengar semua. Saudara Rejab Mak Yusof, Saudara Osman Abdullah. Baik, saudara, kita masuk segmen Gedung Ilmu. Sedikit saja, tak panjang mana pun. Kerana dalam segmen Gedung Ilmu ini, apa yang digariskan oleh pemimpin terdahulu melalui catatannya dalam buku berjudul Pemimpin dalam Ungkapan Melayu, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2000, secara wajar kita renungkan kerana pemimpin terdahulu dan warga bangsa kita yang terdahulu mengharapkan hadirnya pemimpin hari ini dan masa depan, khususnya pemimpin Melayu. Mereka hendaklah terdiri dari kalangan pemimpin yang ulung. Ulung tu sebab kata orang, tua-tua pemimpin yang ulung dihormati orang di setiap teluk dan tanjung. Kerana sebagai pemimpin yang ulung, maka syarak dipakai, adat dijunjung. Ilmunya tinggi, melampaui gunung. Mencapai, bercakap petah, rupa pun agung. Negeri dijaga, rakyat dilindung. Menghadapi musuh tidak akan bingung. Menghadapi masalah tidak tersandung. Dijadikan pemimpin bertuah kampung. Jika pemimpin yang ulung ini diletakkan sebagai pemimpin warga bangsa kita, maka kalau dijadikan tua, maka rakyat beruntung. Dijadikan induk, orang menyanjung. Memimpin negeri berkat menuntung. Berkat menanti kita. Kita sambung lagi malam besok tentang culipan. Ini Gedung Ilmu. Boleh dianggapkan juga wasiat orang terdahulu. Baik, sebelum saya memberi pencerahan lagi, saya mesti mengingatkan anda bahawa mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube ataupun sebarang channel, maka semua ini adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali. Begitu juga dengan culipan ataupun komen-komen yang anda lakukan, seandainya bertentangan dengan apa yang disyaratkan oleh Kementerian Komunikasi, maka tanggungjawab itu pindah pada anda. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali kerana saya tak mampu untuk memantau semua komen maupun suntingan yang anda lakukan. Ingat saudara, ini pencerahan politik sekadar untuk memberi informasi agar warga kita sentiasa berinformasi. Dan prinsip kita adalah kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Kalau saudara bersetuju, alhamdulillah. Kalau saya tak bersetuju, jangan kita bercanggah, bertelagah. Hantarkan kiriman anda, kenapa anda tak bersetuju. Tapi gunalah bahasa yang baik. Kerana kita saudara adalah warga cinta damai yang menyantuni setiap aspek dengan penuh harmonis. Baik, saudara. Walaupun petang tadi hari hujan, tetapi gelombang haba masih berterusan. Saudara, sebab itu bila petang, dia tengah hari dia panas, petang hujan, seringkali orang seusia saya ni mudah terkena sakit demam, sakit kepala dan sebagainya.
Jadi sebab itu saudara, pastikan saudara banyak minum air. Ya. Dan agak menggurunkan saya. Ini agak menggerunkan kita kerana menurut Menteri Kesihatan, kes penyakit mulut ataupun HFMD meningkat 24 kali ganda. Dan Selangor adalah yang tertinggi. Itu menurut Menteri Kesihatan, Khairy Jamaluddin, dia kata ia merupakan peningkatan 24 kali ganda tempoh yang sama tahun lalu, iaitu 2,333 kes. Sedangkan yang terbaru laporannya adalah 57,510 kes. Jadi menurut bilangan kes mingguan, ia terus meningkat dengan julat kes dilaporkan antara 1,500 ke 15,000 seminggu ataupun 300 hingga 2,000 sehari. Jadi saudara, pastikan anak-anak kita yang di sekolah, ya, bila balik ke rumah, mereka cuci tangan, mandi dan jaga kebersihan saudara. Sebab ini laporan ini agak menggerunkan kita sebab HFMD ini dia menyerang bukannya cacar monyet. Cacar monyet belum masuk lagi ke negara kita saudara. Tapi penyakit mulut, penyakit kuku, penyakit kulit dan sebagainya. Hindarkanlah penyakit ini. Baik saudara. Kita sekarang ni sedang berada dalam suasana yang tidak begitu menyenangkan saudara. Kita sudah pun memasuki fasa inflasi makanan. Inflasi makanan ini katanya dijangka kekal dalam aliran yang meningkat pada bulan-bulan mendatang berikutan kenaikan harga komoditi global. Jadi begitu juga dengan gangguan rantaian bekalan domestik serta penyusutan nilai ringgit kita. Menurut MIDF, Amanah Investment Bank Berhad, menerusi cabang penyelidikannya, bahawa MIDF Research berkata sebagai negara pengimport bersih makanan, Malaysia terdedah kepada sebarang kejutan global yang berkaitan dengan rantaian bekalan. Saya dah bercakap berbulan-bulan, saya kata simpan makanan, pastikan negara mempunyai makanan yang cukup, tapi kadang-kadang pemimpin buat pekak badak aja, nak buat macam mana? Kerana inflasi makanan global katanya, menurut IMF, MIDF, inflasi makanan global kekal tinggi, terutamanya bagi harga jagung, bijiran dan sayur-sayuran. Bagaimanapun mereka berpendapat, tekanan inflasi secara keseluruhannya mungkin akan dapat kekal stabil berikutan inflasi bahan api yang berada dalam aliran penurunan. Menurut bank tersebut, penyusutan inflasi bahan api akan menampung kenaikan inflasi makanan dengan mengandaikan kerajaan mengekalkan harga semasa minyak RON 95 dan harga diesel. Ini penting saudara. Namun, jika purata inflasi makanan melonjak kepada 10%, purata inflasi keseluruhannya akan berada pada tahap 4.6%. Inilah saudara senario yang dilaporkan. Jadi kita harus berhati-hati. Saya katakan jangan kita berbelanja tanpa had. Kita belilah, kalau kita ada wang, belilah apa keperluan kita. Buy what you need, bukan buy what you want. Selalu saya dah cakap saudara. Kalau ingat hati, pergi ke KLCC, satu KLCC tu kita nak bawa balik. Sedangkan keperluan kita apa? Kalau pergi itu nak beli beras sajalah. Saudara jagalah ekonomi kita. Dan menurut Bernama, ini laporan Bernama saudara, inflasi bagi bulan April sudah pun mencatat 2.3%. Sementara inflasi makanan naik kepada 4.1%. Indeks harga pengguna April 2022 meningkat 2.3% kepada 125.9 berbanding 123.1 pada bulan yang sama tahun lalu, melepasi purata inflasi bagi tempoh Januari 2011 hingga April 2022 iaitu 1.9%. Jabatan Perangkaan Malaysia di USM memaklumkan perkara tersebut dalam laporan indeks harga pengguna bagi bulanan April tahun ini. Jadi menurut Ketua Perangkaan Malaysia, Datuk Seri Muhammad Yuzir Mahidin, inflasi makanan pada April meningkat kepada 4.1%. Hiasan, perkakasan dan penyelenggaraan rumah 2.7%. Sementara pelbagai barangan dan perkhidmatan 1.8% dan perkhidmatan rekreasi ataupun kebudayaan 1.3%.
Pendidikan juga mencatatkan peningkatan 1%, sementara perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api meningkat pada 0.8%. Minuman seperti alkohol dan tembakau serta kesihatan masing-masing meningkat secara marginal. Tak tinggi pula, iaitu 0.5% ataupun 0.2%. Jadi jelasnya, inflasi komunikasi kekal tidak berubah. Mengulas laporan tersebut, Uzir menjelaskan kenaikan inflasi makanan yang menjadi penyumbang terbesar kepada keseluruhan wajaran IHP. Itu kekal menjadi penyumbang utama tentang kenaikan inflasi, saudara. Jadi peningkatan ini harus kita berhati-hati. Saudara, saya melihat sebenarnya harga makanan bukan hanya di pasar. Hari ini pun di kedai-kedai, kalau kita makan pun tinggi nilainya. Tadi saya sempat makan dengan sebuah gerai di Jalan Kecai Lama. Tempat sahabat saya berniaga, saudara tu Haji Mio, dia buka kedai makan, saya makan. Memanglah harganya agak murah, tak mahal mana pun. Ikan, adalah ikan pari, ada ayam, tapi sambil mengira wang. Saya tanya berapa, dia kata untuk 2 orang makan cuma RM18. Saya kata kenapa murah sangat? Dia kata kalau buat mahal orang tak makan. Tapi sekarang ni dah dapat bahan bekalan susah. Ayam pun terkejar sana terkejar sini. Nak cari bekalan ayam saya. Sementara tu saya pergi ke Jalan Kelang Lama juga. Saya beli ayam yang goreng RM1 seketul tu saudara. Bila saya berbual dengan peniaga tersebut, dia mengatakan, ini pun lah yang ada. Sekejap lagi habis dah. Kerana bakalan ayam sudah pun tersekat. Jadi sebab itu kita mengharapkan agar pimpinan negara seriuslah menangani masalah ini. Kerana walaupun menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna, Saudara Rasul Wahid, dia kata bahawa kerajaan sedang melaksanakan pelbagai strategi untuk meringankan beban rakyat. Nyata kalah. Katanya, inisiatif dilaksanakan KPDNK dalam melepani cabaran inflasi makanan turut membabitkan kerjasama rentas kementerian, terutama dalam memastikan kestabilan bekalan negara. Jadi dia kata, kita sedang fikir dan berbincang dengan MAFI, iaitu Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, untuk pastikan keberadaan barang. Kau bincang je lah. Bincang. Jangan tak bincang. Kita nak tahu ada tak ada. Ini berbincang, fikir punya fikir. Akhirnya rakyat yang terkesan. Saya haraplah menteri-menteri ini buat kenyataan, biarlah elok sikit. Jangan bagi nak lepas diri, kami telah pun berbincang. Akan mengadakan itu, akan mengadakan ini. Sepatutnya, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Haiwan Pengguna menetapkan harga siling banyak ini. Suka tak suka, peniaga kena ikut. Pembekal kena ikut. Jika tidak, maka Kementerian Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna akan menggunakan akta simpanan ataupun akta pencacutan. Kita ada undang-undang. Sesiapa saja yang menaikkan harga barang, terlebih-lebih lagi barang keperluan rakyat, ada aktanya dan boleh didakwa. Begitu juga kalau mereka menyorok barang. Kita ada kempen disorok. Ada juga undang-undangnya. Saudara Nur Zaman, banyak menteri yang tak cat ayam. Jadi menteri yang tak cat ayam. Tak ada pengalaman sangatlah buat kerja masing-masing. Nak jawapan pun saja. Begitulah. Saya rasa tak sepatutnya menteri hanya sekadar berada dalam denial syndrome ataupun sindrom penafian ataupun sekadar cakap menyedapkan hati. Kita nak tahu apa yang kamu lakukan. Kalau harga barang itu menurun, apa masalah sebenarnya? Jangan hanya kerana bekalan jagung, bekalan gandum mahal, maka tak boleh makan. Takkanlah ayam makan jagung dan gandum saja. Banyak makanan lain yang boleh digunakan. Bercakaplah dengan Kementerian Pertanian. Sebab itu dulu kita ada Universiti Pertanian. Sekarang dah jadi Universiti Putra. Sepatutnya mengkaji apa yang terbaik untuk makan. Saya lihat ada satu culipan video. Perusahaan warga bangsa kita, tak silap saya, Bismi. Memang ladang ayamnya besar. Ada dalam 10 rumah. Dan cara mereka mengendalikan ayam tersebut memang menepati elemen kesihatan, kebersihan dijaga. Sepatutnya begitu. Dan Kementerian Pertanian harus menggalakkan lebih banyak lagi
warga terutama anak muda berkecimpung dalam sektor pertanian. Usahakanlah, carikanlah benih-benih ayam, carikanlah sedikit modal untuk mereka buat reban. Yang macam mana yang Bismi buat tu? Yang cantik, bukan hanya sekadar cantik, yang bersih. Kerana saya seriau, saya. Apabila saya menatap kenyataan Soros, ini apa Dr. Mahathir kata penjenayah mata wang. Kerana kata George Soros, beliau meramalkan bahawa Perang Dunia Ketiga bakal bermula di Ukraine, kesan daripada serangan Rusia. Dia lain tak ada mengejutkan dunia. Supaya dunia berhati-hati, dunia lebih panik apa semua. Inilah kerja Soros. Dalam keadaan rakyat panik, dia mengambil keuntungan. Kita sekarang ni, apa yang berlaku di Rusia itu, kita jadikan pedoman saja. Kita bersiap sedia bagaimana untuk memastikan makanan dan bekalan kita tetap ada. Tambah-tambah sekarang ni, saya tengah live, nanti I call you back. Boleh? I tengah live ni, I tengah live. Ya. Okey. Saya call balik. Gitulah saudara, tiap-tiap kali bila saya live, ada yang masuk, tak layan, dia marah. Ya, saudara Muhammad Azhar, kalau Kuala Moh, PM beli jam Jepun. Ini bagi saya lah, buat ini Kuala Moh, saya tak mau bercakap soal yang remeh lah. Kita nak bercakap, dia pergi ke Jepun, apa dia dapat? Berapa pelaburan yang mampu dia balik ke negara kita? Berapa syarikat yang akan melabur di sini, yang menjamin pekerjaan untuk warga kita? Soal dia nak pakai baju ke, tak nak pakai baju ke, saya tak ambil kisah lah, nak pakai jam 20,000, 30,000, itu bukan masalah kita. Masalah yang kita alami sekarang ni, rakyat nak makan macam mana? Menteri-menteri cap ayam ke? Lain tak ada, bercakap. Tindakan bagaimana? Saya dah bercakap berkali-kali, terutama dua kementerian. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna. Yang dipimpin oleh Natalinggi, bukan orang UMNO. Timbalan menterinya pula Rasul Wahid, orang UMNO yang melompat jadi katak. Akhirnya dapatlah idea katak. Begitu juga dengan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Menterinya satu Ronald Kennedy, orang UMNO dulu di Sabah, melompat jadi katak, dapat menteri. Kemudian timbalannya Ahmad Hamzah dari UMNO, Timbalan Menteri. Dan Timbalan Menteri nombor 2 Timbalan Menteri di Kementerian Pertanian, iaitu ini Lebay daripada PAS. Ini masalah yang saya lihat akhirnya mereka kadang-kadang melihat buat kerja masing-masing lah. Sebab Lebay pula boleh kata dalam tempoh 2 minggu harga barang makanan akan susut macam mana? Benar, berdoa lah, asyik berdoa sajalah. Saya tidak menafikan berdoa itu adalah sebahagian daripada usaha kita mengadu pada Allah SWT. Namun kena ada usaha. Tanpa usaha tak boleh. Usaha kita untuk mencari punca ataupun bahan-bahan makanan. Saudara Alia, saudara Niza Fikri, Mas Mail, saudara Ramli Hassan. Saudara Ramli Hassan minta saya komen sekejap lagi. Saya tahu anda semua nanti permasalahan ini. Tapi saya masih lagi bercakap soal rakyat, saudara. Belum lagi bab politik. Kerana sekarang ni, saudara, kalau kita melihat bahawa kesan kenaikan barang ini memanglah teramat tinggi. Harganya kadang-kadang tak upaya rakyat nak beli. Udahlah wang mereka sedikit. Dalam keadaan ketidakupayaan itu, saya khawatir bahan yang dibeli itu tak ada. Itu masalahnya. Saudara, saya haraplah agar permasalahan ini segera usai. Baik, saudara. Ini sekadar nak memuaskan hati. Ada tadi tanya dengan saya, kali ini Kezman kes semalam kemarin minta saya beri ulasan tentang penyelesaian kes saman Yang Berhormat Mujahid terhadap Ketua Pergerakan Pemuda di luar mahkamah. Saya nak jelaskan, kalau sesuatu perbicaraan telah pun diselesaikan di luar mahkamah, yang kita ni nak kelang kabut ni apa hal? Apa masalahnya? Masih lagi tak puas hati? Masih lagi kerana dia ketua pemuda, mestilah ketua pemuda ini jatuhkan hukuman. Sedangkan Mujahid pada kata benda kita selesai dah. Sebab apa yang dilontarkan kenyataan sebenarnya bukan menuduh. Saudara kena tengok, baca balik. Saya kadang-kadang nak memperbetulkan persepsi anda. Ini kerana dia ketua pemuda, Datuk Ashraf Wajidi, saya terluar mahkamah pun. Tak boleh. Maunya mesti dihukum. Kalau hukum bayar denda RM50, tak boleh. Maunya mesti masuk penjara. Mana boleh begitu, saudara?
Kalau orang yang mengadu ke mahkamah, dia saman. Kerana kenyataan Datuk Ashraf Wajidi, dia minta supaya Mujahid memberi penjelasan berhubung kononnya ada penjualan aset tabung haji. Kerana saat itu Mujahid adalah Menteri Agama. Terus nak saman. Ialah saman pergi mahkamah. Akhirnya bersetuju untuk settle dulu mahkamah. Itulah sahaja. Saudara lain, apa yang kita pusing sangat ni? Macam mana saya tengok Don Carlos dia menulis dalam laman webnya. Itu benar. Dia kata kes fitnah yang difailkan oleh ahli Parlimen Bukit Buntar, Datuk Seri Mujahid Yusof terhadap Ketua Pergerakan Pemuda UMNO, Datuk Seri Dr. Ashraf Wajidi, selesai di mahkamah. Dah selesai. Kalau dah selesai, kita nak ungkit. Buat apa? Who are we? Siapa kita nak ungkit-ungkit ni? Ini dimaklumkan oleh dalam Twitter, dalam siaran Parti Amanah menerusi hantaran di Facebook. Selepas mahkamah sebut merekodkan penghakiman persetujuan antara kedua-dua individu. Penghakiman itu direkodkan setelah Ashraf Wajidi bersetuju untuk memadam dan menarik balik hantaran di Facebook beliau pada 30 September 2019 yang bertajuk Tabung Haji Jual 2.6 bilion equity. Jadi jika itu berlaku, beliau sebagai Ketua Pemuda menuntut agar Yang Berhormat Mujahid segera memberi penjelasan. Selain itu, turut direkodkan di mahkamah, Datuk Ashraf perlu membuat hantaran bertulis di akaun Facebook miliknya berhubung dengan persetujuan untuk menarik balik kenyataannya sebelum ini. Itu saja, saya tak lebih daripada itu. Jadi saya ini masalahnya bila kerana yang kena taman, yang kena bawa ke mahkamah, Ketua Pemuda, mesti nak jadi hukum. Tak bolehlah saudara. Benda mereka dah settle. Yang kita nak korek lagi, buat apa? Betul, kes dah tutup. Aduh, saya tak tahu. Kalau saya tak jawab, anda akan mengatakan saya berat sebelah. Saya melaporkan bahawa Mujahid berlapang dada untuk saling bermaaf-maafan. So, jadi Datuk Ashraf Wajidi, kalau dia silap, dia minta maaf. Apa ada masalah? Hanya kerana Ketua Pergerakan Pemuda tidak didenda. Anda jangan buat begitu. Satu ketika lagi, anda juga mungkin melakukan kesilapan, orang tak nak tarik kes, apa jadi? Itu keadaannya. Itu saya bukan saya nak melayan sangat, tapi saya perlu memberi penjelasan agar mereka tidak merasakan bahawa saya berat sebelah ataupun berpihak. Kerana selepas saja kes itu selesai di luar mahkamah, Mujahid sendiri melafazkan beliau bersyukur kes itu selesai dan berharap tidak lagi wujud sebarang tomahan oleh mana-mana pihak yang mengaitkan dirinya dengan sebarang dakwaan. Kononnya beliau telah meluluskan penjualan saham tabung haji dalam syarikat Tenaga Nasional Berhad ketika beliau menjadi menteri. Itu saja. Bukan kita kata Mujahid meluluskan, ada bukti. Tidak. Yang kita nak kelang kabut buat apa? Jadi saya harap saudara tenang-tenangkan fikiran. Saya harus memberi pencerahan sebab dah 2 malam, 3 malam. Soal tercabar juga saya. Apa ni? Apa bezanya ni? Ada tadi tulisan. Laju tak dapat nak baca. Saya minta maaf lah. Nak buat macam mana? Laju sangat-sangat. Ya, saudara, seperti Muhammad, Noni, Saudara Razali Ahmad. Benar, saudara ni. Islam menuntut kita berbaik. Mujahid dulu orang PAS, kemudian dia keluar tubuh amanah. Dan beliau mengikut sunnah. Secara baginda Rasulullah pun rumah dia kena lontar dengan batu. Dilontar dengan najis pun baginda memaafkan. Apa ada masalah? Cuma kita jangan meneruskan untuk saling bermusuh-musuhan. Saya dah bagi tahu. Masing-masing ada ideologinya. UMNO cara UMNO, amanah cara amanah, PBM cara PBM, keadilan cara keadilan, pejuang cara keadilan. Jadi bagi saya, kita tak salahkan parti. Yang selalu disalahkan pemimpin. Seandainya apa yang dilontarkan pendapat atau pandangan Datuk Ashraf Wajidi dan beliau dah bersetuju untuk saling bermaaf-maafan, okeylah. Saya itu bab saman menyaman saya dah jawab. Jangan kata saya tak jawab. Saudara
Saya tak nak balun teman-teman kita, tak baik. Saya kalau boleh teman-teman menghantar kiriman, saya cuba menyantuni. Bukan untuk saya balun. Saya ada tempat yang saya nak balun. Apabila kalau mereka mencerca parti saya, ataupun bila adanya pimpinan yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab terhadap rakyat, memanglah saya akan balun. Macam mana tadi saya dah ceritakan bagaimana pendapatan mereka. Berpuluh ribu sebulan. Rakyat ada yang terkangkang di rumah. Ini masalah saya. Dan melalui semalam, dah terdedah. Bagaimana Zuraidah Kamarudin mengambil keputusan keluar daripada PBM. Dulu dalam satu parti, bila saya lihat, bila Zuraidah keluar, maka Susah Agung pun mulalah membuat kenyataan. Katanya Presiden Bersatu, Tasimuddin bersetuju melantik individu lain untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Zuraidah kerana beliau tidak lagi menjadi anggota Pribumi, parti PBM. Saudara, malahan katanya menurut Datuk Seri Hamzah Zainuddin selaku Susah Agung, mereka telah pun menghantar surat tunjuk sebab. Kerana banyaklah cerita. Saya tak nak cerita berhubung parti mereka. Tapi apa yang berlaku perlu saya jelaskan. Cuma yang saya tak seronoknya bila timbul kenyataan. Timbul kenyataan bahawa jawatan menteri yang dikosongkan oleh Zuraidah adalah kota bersatu. Saya nak tanya sejak bila adanya perjanjian kota kepada PBM. Semalam saya dah cakap. Seandainya Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri mengikut kehendak PBM dan akur dengan apa yang dituntut oleh mereka, beliau juga mengkhianati apa yang dilafazkan oleh UMNO. Perhimpunan Agung UMNO telah memutuskan tidak akan ada kerjasama dengan PBM. Dia nak tarik sokongan besar, tariklah. Tak ada masalah. Katanya bahawa Bersatu akan mengemukakan nama baru kepada Perdana Menteri dalam masa terdekat untuk dilantik sebagai anggota kabinet menggantikan Datuk Zuraidah Kamarudin yang mengumumkan keluar parti. Saya nak bagi tahu pada mereka, terutama pimpinan-pimpinan dalam Parti Bersatu, jawatan dalam kabinet ini adalah prerogatif ataupun hak mutlak Perdana Menteri yang tak boleh dicabar. Bahasa yang paling mudah saya, suka mak bapak dia lah dia nak lantik siapa pun. Yang kamu yang kelang kabut kata, Bersatu bagi kota ni, ada kota. Kota apa bendanya? Dengan kursi yang anda ada, berapa kursi aja? Anda bukan satu parti yang besar. Ini kadang-kadang saya lihat mereka macam besar kepala sangat. Saya faham. Bukan saya tak faham. Kerana mereka sekarang menggunakan kedudukan seolah mereka ini adalah penyelamat yang boleh menyelamatkan kedudukan yang amat muat pada menteri, Datuk Ismail Sabri kekal sebagai Perdana Menteri. Kalau mereka tarik sokongan, maka Datuk Ismail Sabri tidak jadi Perdana Menteri. Kita dah cakap dah. Abah kau nak tarik-tariklah. Nak tekan butang, tekanlah. Kita warga UMNO berlapang dada, bersedia. At any time. Sebab itu kita minta kalau boleh. Adakan pilihan raya saja. Kalau tidak nanti masalah kemelut ini tak akan selesai. Tak selesai saudara. Dan sekarang ni tuntut pula katanya sebagaimana yang ditulis oleh Syam Jalil. Saya pun terkejut. Apabila dikatakan bahawa PBM minta jawatan timbalan Perdana Menteri dilantik daripada Parti Pribumi. Ada bagi saya nama yang dulu-dulu disebut-sebut dua orang. Iaitu Susah Agungnya Datuk Seri Hamzah dengan Azmin Muhammad Ali. Sekarang ni Azmin dah bertambah tercicik, Hamzah pula pergi ke depan. Soal kita satu saja. Sejak bila kita boleh paksa Perdana Menteri lantik seseorang itu jadi jawatan apa saja? Ini persoalan sebenarnya. Jangan kita kadang-kadang hak Perdana Menteri kamu cabar. Ini tak betul. Bagi saya tak betul, tak kena. Kononnya ini yang saya dapatlah. Bukannya kenyataan sebenarnya daripada PBM. Tapi bila ada kenyataan mengatakan kota jawatan menteri yang disandang oleh Zuraidah Kamarudin bila dia berhenti, maka dia kata seolah-olah sekarang ni berhenti daripada kerajaan. Sedangkan semalam Zuraidah kata dia akan berjumpa dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk membincangkan kedudukannya dalam kabinet. Artinya, Parti Pribumi Bersatu tidak akan bersedia untuk memaafkan kumpulan yang menebuhkan Parti PBM. Parti Bangsa Malaysia. Dan sekarang ni dalam PBM ada 3 ahli parlimen. Saya jangan lupa tu. Zuraidah, Jerry Seng dan seorang lagi.
Dan saya juga mendapat khabar besar kemungkinan bahawa Xavier juga akan turut mengikuti jejak langkah Zuraidah. Apakah ini percaturan Azmin? Sebab itu saya kata kalau dilantik orang lain sebagai Timbalan Perdana Menteri, Azmin bawa kumpulan. Jangan lupa, Azmin lebih kuat kedudukan dia. Dia ada 16 kursi, 16 ahli parlimen yang bersama dengannya. Kalau dia tarik, ruyup. Runtuh. Kalau kamu hanya sekadar pemimpin daripada PBM, berapa kursi yang anda ada? Orang dah terlalu lama keluar. Dan buktikanlah kalau kamu parti yang dominan. Kamu parti yang punya wibawa. Ini tidak. Hanya kerana waktu bertanding di Sabah tu, dapatlah 13 kursi Dewan Negeri. Kerana berlapang dada UMNO. Dan adanya main selak mata dan sebagainya, jawatan Ketua Menteri Sabah bagilah pada PBM itu Datuk Haji G. Kita tak ambil kisah pun, buatlah. Yang kita mahu takbirlah negeri Sabah itu sebaik mungkin. Walaupun kita memenangi lebih banyak kursi daripada PBM. Tak apa. Demi untuk matlamatnya untuk memperjuangkan untung nasib rakyat, UMNO bersedia berlapang dada. Tapi sedar dirilah. Bagaimana kedudukan kamu di Melaka? Ruyup. Tak usah cakap banyaklah saudara. Untung nasib PBM. So sekarang ni seolah macam untung nasib daripada parti PAS di Pantai Barat. Buyuk. Itu pun belum tahu lagi. Kat Sabah, di Kelantan dan Terengganu, besar kemungkinan pun PAS pun tertongging juga. Saya cakap terang dan nak marah-marah lah. Laporan yang saya dapat. Begitu juga apa yang berlaku di Kedah. Warga Kedah pun dah tak senang dengan hala tuju. Hala tuju yang cuba dibawa oleh Yang Amat Menteri Besar. Kononnya nak buat ini track. Lumba basikal ke, lumba motor ke, lumba kereta ke. Katanya, untuk kalau tak ada duit nak jual tanah di Kedah. Mengamuklah orang Kedah. Kalau kamu kata nak buat track, kosnya 1 bilion, 2 bilion, 3 bilion, kamu kena carilah pelabu ke ataupun usaha supaya kerajaan di Kedah mempunyai kewangan yang cukup. Jangan kerana nak buat track, gadai tanah, jual tanah. Ini apa hal? Saya cakap terus terang, saya pun tak suka. Saya anak Kedah, saya lahir di Changlun. Saya ada locus standi untuk bercakap soal Kedah. Jangan saya kadang-kadang itu keadaannya saya. Dan berbalik kepada Bersatu ni tiba-tiba tuntut. Katanya lah, bukan saya kata, sebagaimana yang dilaporkan oleh saudara Syam Jalil. Dia kata bahawa Parti Pribumi ini meminta ataupun menuntut agar jawatan Timbalan Perdana Menteri itu milik mereka serta satu jawatan menteri yang dikosongkan oleh Zuraidah Kamaruddin. Bagi saya, cari cermin besar-besar. Kau cari cermin besar-besar, bukan cermin yang mengejek. Kamu terlihatlah wajah kamu dalam cermin itu. Siapa kamu di mata rakyat? Rakyat tak boleh lupa. Apabila mereka diberi kesempatan untuk mentadbir di bawah Kerajaan Perikatan Nasional. Apa yang terjadi? Sampai hari ini berlarutan masalah ekonomi tak selesai. Tiba-tiba nak mengatakan mesti jawatan menteri bagi pada Bersatu. Artinya, pimpinan Parti Bersatu ni tak lain tak bukan hanya nak kejar jawatan. Saya dah beritahu sekarang ni rakyat tengah susah. Rakyat tengah keadaan yang terlalu tenat. Harga barang mencanak, barang makanan tak ada. Peluang pekerjaan semakin mengelonsor susutnya. Di saat rakyat susah ini, kamu masih lagi nak bermain politik. Kalau tak dapat sokongan, tarik sokongan. Apa benda korang ni? Bukankah janjinya diwujudkan Kerajaan Perikatan Nasional apabila berlakunya langkah Sheraton hanya untuk kestabilan? Walaupun kita tahu ada scheme opting. Tapi kita berlapang dada terima. Tapi masih lagi perterusan. Apabila Zuraidah berhenti saja nak ganti dengan orang lain. Artinya mereka tidak mengiktirafkan parti PBM. Jika itu berlaku, saudara, saya melihat kedudukan 119 ahli parlimen, tolak 3 tinggal 116. 3 lagi bebas, tinggal lagi 113. Zuraidah campur dengan 2 orang, itu Jerry Seng dan seorang lagi, jadi 3. Akhirnya Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri cuma ada 110. 110 ahli parlimen yang bersama dengan Yang Amat Perdana Menteri, itu bukan legitimate yang sah. Tidak ada majoriti. Dalam perlembagaan, mesti ada majoriti. Dalam sistem demokrasi, mesti ada demokrasi. Mesti ada majoriti. Sekurang-kurangnya, 1
Daripada 100, dapat 111 pun okey. Tapi mereka sekarang ni sedang bermain. Kalau tak sokong, kami tarik sokongan. Dulu UMNO dah buat pada PBN. Sekarang ni masa kami pula nak buat pada UMNO. Carry on, tak ada masalah. You can say whatever you want to say. Anda nak buat apa pun, buatlah. Bagi saya tak risau. Sebab warga UMNO hari ini, kita memang menunggu. Dan kita juga menanti bahawa setiap kali ada masalah, kita rasa jalan yang terbaik, bubarkan parlimen. Kita menuntut agar parlimen dibubarkan. Itu saja. Serahkan balik hak ini pada rakyat. Rakyatlah berhak menentukan siapa wajar duduk di anjung kuasa di Sri Perdana. Siapa yang selayaknya menjadi menteri. Jangan kamu pandai-pandai. Ini keadaan sebenarnya saya. Saya bila baca tulisan Syam Jalil tu, menyerap juga darah. Bagaimana saudara kalau Xavier juga cabut lari? Bagaimana dengan yang lain? Saya faham, bukan saya tak faham. Sebab itu apa yang dialami oleh Datuk Ismail Sabri, beliau cuba untuk menyantuni, tapi orang kata berpada-pada lah. Kalau pelik kepala kita nak dipijak, ini sudah tak betul. Saya tahu, cara mereka kalau tak ikut cakap PBM, mereka akan tarik. Kalau tarik sokongan, saya nak tanya, buat apa kita tanda tangan ni MOU dengan parti-parti pembangkang yang lain? Bukankah Datuk Ismail Sabri ada menandatangani persefahaman antara beliau sebagai Perdana Menteri Keluarga Malaysia, ada memorandum of understanding ataupun memorandum persefahaman antara kerajaan pimpinan Datuk Ismail Sabri dengan parti daripada Keadilan, dengan parti daripada DAP dan ada parti daripada Amanah. Kalau PBM nak tarik ni, tariklah. Kalau Azmi nak tarik, tariklah. Di sini ada lagi. Kalau ini pun tak nak bagi, paling mudah. Bubarkan parlimen. Once kita bubar parlimen, once for all. Dan sekarang ni jeda waktu pun dah nak sampai. Dah lebih 4 tahun dah. Apa nak tunggu lagi? Ini keadaan saya. Sebab macam mana kata Syam Jalil, saya terima berita semalam. Ada ura-ura melantik Timbalan Perdana Menteri dan melantik seorang lagi ahli parlimen. Atau senator daripada PBM untuk jadi menteri menggantikan Zuraidah. Kata Syam, Presiden PBM Tan Sri Muhyiddin pula kata jawatan menteri yang dikosongkan oleh Zuraidah adalah hak dan kota mereka. Sejak bila kamu nak klaim kamu dah hak? Kamu bertanding dalam pilihan raya tu, berapa kursi kamu dapat? PBM waktu itu bersama dengan Dr. Mahathir cuma mampu mendapat berapa kursi? 16 kursi, 13 kursi. Dengan 13 kursi kamu kata kamu dah hak. You don't have the legitimate at all. Rakyat dah tolak kamu di Sabah, rakyat dah tolak kamu di Johor, rakyat dah tolak kamu di Melaka. So you kata you dah hak. Hak apa benda? So sekarang ni menjadi hak kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dia nak lantik siapa pun dia punya sukalah. Bahasa kasarnya, mak bapak dia punya sukalah. Yang kita yang kelang kabut nakkan jawatan ni buat apa? Apakah parti ini parti yang kemaruk dengan jawatan? Sebab saya kata enough is enough lah. Rakyat semakin jijik lah melihat percaturan ini. Sebab itu rakyat kata, lain tak ada, cepat-cepatlah kita buat pilihan raya. Ini bagi saya rasa lah dalam suasana sekarang ni memanglah kita tahu ekonomi tak begitu baik. Pandemik masih ada lagi. Kalaulah dia Ismail Sabri nak tangguhkan, terpulang pada dia. Tetapi jangan ugut-ugut. Sebab boleh mengatakan ini hak. Wah, besarnya PBM ni. Ya, saudara. Mereka kalah teruk, saudara. Dalam pilihan raya. Waktu bertanding di mana pun kalah. Macam mana dia kata ada hak? Bagaimana dia kata bahawa mereka mempunyai legitimate. Sedangkan pimpinan dalam parti PBM boleh katakan majoritinya adalah terdiri daripada katak-katak yang melompat dari satu kolam ke satu kolam. Apa yang dilakukan oleh Zuraidah menggambarkan karakter. Sebab itu kita selalu katakan, kalau anjing itu biasa makan najis, kalau dia tak makan pun dia akan hidup. Orang yang biasa melompat, mereka akan melompat lagi. Kesetiaan bagi mereka yang melompat dari satu parti ke satu parti memang tak boleh dipercayai langsung. Sebab itu saya mengharapkan agar Presiden UMNO tak usah campur dengan masalah ini dan kita konsentrate, kita tumpukan perhatian kita untuk menghadapi pilihan raya. Yang saya lihat dalam keadaan begini, pilihan raya umum sudah semakin hampir. Itu saja. Saudara Rozi Johari, huru-hara Malaysia. Ini siapa yang buat huru-hara? Dari awal lagi mereka yang buat. UMNO dah serah apabila rakyat buat keputusan.
Pilihan raya 2018. Pilihan raya yang ke-14. Rakyat buat keputusan, UMNO Barisan Nasional cuma ada 79 kursi. Dengan berlapang dada, serah. Ambil lah. Jagalah rakyat. Majukanlah negara. Tapi apa berlaku? Dalam kumpulan mereka melakukan langkah Sheraton. Bila itu berlaku, tuduh UMNO. Masa bila UMNO berunding? Yang itu hari adalah dulu sebelum langkah Sheraton, kononnya ada gambar, beberapa orang ada di Parlimen UMNO, makan di rumah Azmin Ali. Apakah itu dianggap berunding? Kalau dia berunding, dia kena mendapat satu pengesahan daripada Majlis Tinggi UMNO. Majlis Tinggi UMNO, apatah lagi presidennya, tidak pernah mengizinkan sebarang perundingan dengan PPBM. Cukuplah kita mewujudkan muafakat nasional, akhirnya kita bermasalah. Orang kata kita juga jahat. Bila Datuk Pilihan Raya Umum, Pilihan Raya Negeri nak bagi pada PAS 5 kursi, mereka tak nak. Tuduh UMNO jahat. Berlaku Pilihan Raya di Johor. Ya, Muhammad dan Datuk Asni masa itu dah allocate, menyediakan 5 kawasan Pilihan Raya Negeri yang dia yakin boleh menang atas nama setiakawan, atas nama persahabatan. Mereka tolak. Jadi bila mereka tolak, yang jahatnya UMNO. Apa sahaja yang berlaku dalam masalah dalam negara kita, yang jahatnya UMNO. Saya rasa kita harus merubah persepsi fikiran kita. Jadilah ahli politik yang matang. Saya sering mendengar pencerahan saya ini, lain saya nak untuk memberi pencerahan. Apa sebenarnya yang sedang berlaku? Sebab saya cakap terus terang, bagi mereka lain tak ada. Apa yang mereka kejar hari ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk jawatan. Zuraidah berhenti, kena ganti orang kami. Orang ini berhenti, kena ganti orang kami. Kau orang berapa orang je? Dan saya juga amat berharap yang amat berhormat Datuk Ismail Sabri tegas. Now it is your regime. Anda sebagai Perdana Menteri, inilah masanya anda melantik siapa saja yang anda suka. Tak payah nak gunding-gunding. Kalau rasa nak buat pilihan raya, buat. Tak payah nak gunding-gunding. UMNO dah bersedia. Saya nak rekod. Saya nak ulangi. Ya, Amat Berhormat Perdana Menteri pernah berucap di Perhimpunan Agung UMNO. Jangan lupa, tak lama dalam 2 bulan ke 3 bulan dulu, Perhimpunan Agung UMNO Malaysia, beliau bangun berucap sebagai naib Presiden UMNO, sebagai Perdana Menteri. Apa kata-katanya? Pertama sekali, beliau melafazkan dirinya adalah orang UMNO, dalam tubuh badannya itu mengalir darah UMNO. Kalau darah UMNO, pertama-tama sekali tidak akan gentar menghadapi sebarang ugutan. Itu UMNO. Walaupun Presiden diseret ke mahkamah, tuduh macam-macam, kita hadapi. Walaupun mantan Presiden dibawa ke mahkamah dah 500 hari, pun kita tak ambil kisah, kita lawan. Itu kalau dalam badan anda ada darah UMNO. Tidak akan takut dengan sebarang ugutan. Kedua, dia melafazkan sebagai naib Presiden, tarikh pilihan raya akan ditentukan oleh top 5. Maksud top 5 itu adalah Presiden, Timbalan Presiden dan 3 orang naib Presiden. Datuk Seri Zahid, Datuk Mat Hassan, Datuk Ismail Sabri, Datuk Mahdi Khalid dan Datuk Khalid Nordin. Inilah yang dikatakan top 5 dalam hierarki kepimpinan UMNO. Jadi, bila Datuk Ismail Sabri mengatakan, mengungkapkan kenyataan, seandainya top 5 sudah memutuskan tarikh pilihan raya, sesaat, not even a second, sesaat pun saya tidak akan melengah-lengahkan untuk saya menghadap ke bawah Duli Yang Pertuan Agong untuk memohon agar Parlimen dibubarkan. Sekarang, bila mereka sudah membuat onar yang sebegini, is a time terbaik. Buatlah pilihan raya. Rakyat tengah menanti ni. Sebab rakyat memerhati. Kami tengah susah. Kami makan pun susah. Harga barang susah di Parlimen tinggi. Pendapatan tak ada. Anda yang bergelar menteri. Anda yang bergelar ahli-ahli parlimen. Gaji berpuluh-puluh ribu. Anda bermain. Kami yang derita. Anda ketawa. Lepas berbalah-berbalah. Masuk ini coffee house. Minum teh, tarik. Bersalam-salaman. Kami di bawah macam mana? Yang berperang menghadapi musuh-musuh UMNO, Tuhan aja yang tahu. Tapi mereka sebagai pemimpin boleh minum teh. Dan bila nak buat pilihan raya, tak mahu. Mesti tunggu lagi. Sebab keasyikan. Seronok. Jangan anda berpesta
ditabir air mata rakyat. Rakyat memerlukan sentuhan setiap ahli-ahli parlimen yang dibayar oleh gaji mereka dengan cerih perih rakyat. Buatlah sesuatu untuk rakyat. Hari ini jangan berhentilah. Saya minta agar PBM pun tak payah nak bercakap lah soal kota ke, soal jawatan. Biarlah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri memikirkan siapa yang dipikirkan layak. Bagi saya, terus terang saya katakan, tak ada keperluan lah. Mak Lampir dah berhenti, sudah. Berapa orang yang ada tu cukuplah. Sekarang ni jawatan menteri, ahli kabinet. Berapa ramai? Bukan 10, bukan 20. Berpuluh-puluh. Akhirnya, Yang Amat Perdana Menteri juga menghadapi kecaman daripada rakyat. Kerana mempunyai barisan ahli kabinet yang ramai. Sampai dekat 70 orang. Lantik pula, lebay jadi duta bertaraf menteri. Lantik. So, sekarang ini sampai masanya untuk tidak lagi mendengar apa-apa saja saranan daripada pimpinan lain. You kena ingat, Yang Amat Berhormat, mudah-mudahan bila balik daripada Hong Kong nanti, ataupun di Hong Kong dengar pencerahan saya ini, beliau saya nak bagi semangat. Tegas. Jangan risau. 3.7 juta ahli UMNO tetap beri teguh di belakang Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri selagi beliau melaksanakan apa-apa saja yang diputuskan UMNO. Kalau beliau dicabar, warga UMNO akan tampil ke depan. Saya waktu beliau jadi Perdana Menteri, saya cakap, seandainya Datuk Ismail Sabri tumbang, kita akan memapahnya. Warga UMNO tetap akan memapah beliau. Sebab beliau adalah pemimpin kami. Jangan cuba-cuba. Bila anda kata mesti bawa ni kota, itu nada-nada yang mengurut. Bila Zuraidah berhenti, mesti diganti dengan ahli parlimen daripada PBM. Ataupun berunding dengan PBM. Itu merupakan urutan. Kalau anda rasa anda besar, tekan. Please, tekan butang. Kita hadapi pilihan raya, biar rakyat membuat keputusan. Jangan anda merasa diri anda besar. Saya risau juga. Sebab sekarang ini, lagi lama pun lagi bermasalah. Macam apa yang berlaku di Negeri Selangor. Tiba-tiba Menteri Kewangan yang dilantik oleh Tan Sri Muhyiddin, Yang Berhormat Mulia Tengku Zafrul, kononnya nak bertanding di Kuala Selangor. Kuala Selangor dah halau lagi pula ke Sungai Besar. Terpulanglah orang Sungai Besar nak santun dia, terpulanglah. Saya rasa Cikgu Musli tidak akan memberi beliau timbalan menteri. Dulu bertanding atas tiket PBM. Saya tak yakin Cikgu Rosli akan beri laluan. Cikgu Muslim, bukan Cikgu Musli, Cikgu Muslim. Jadi jangan kerana aku Menteri Kewangan, aku nak bertanding sini. Aku nak bertanding sini. Kerana aku ada wang. Wang adalah segala-galanya. Dulu saya mengaku, yes. Not now. Warga UMNO hari ini sudah celik. Malahan, apa sahaja yang diputuskan oleh Majlis Tinggi, belum pasti warga UMNO bersetuju. Kalau hanya untuk menyantuni PBM. Ini kena jelas saya. Dan Tengku Zafrul, seharusnya beliau tak payah nak buat pengumuman. Nak bertanding di Kuala Pilah, nak bertanding di Putrajaya, nak bertanding di Kuala Selangor, nak bertanding di Sungai Besar. Siapa kamu menentukan? Setiap calon UMNO ditentukan oleh Majlis Tinggi dan watika itu ditandatangani oleh Presiden. Hormatlah. Saya pun tengok kenyataan Tok Mak Maslan dalam sehari dua ni, dia kata, oh sah Tengku Zafrul ahli UMNO. Ahli UMNO mana? Cawangan mana? Jangan anggap rumah UMNO ni seperti rumah tumpangan. UMNO bukan rumah ataupun sarang pelacuran untuk mereka yang masuk sana, masuk depan, masuk belakang, lompat sana, lompat sini. UMNO ada martabatnya. Anda harus bergiat dalam UMNO. Biarlah pimpinan UMNO memikirkan di mana nak letak anda bertanding. Bukan anda yang memutuskan. Apakah kerana anda jadi Menteri Kewangan, oh sekarang ni saya tak payah bertanding Kuala Pilah. Tak jadi bertanding di Putrajaya. Saya nak bertanding di Kuala Selangor. Kena cekah dengan Jaya Hashim, kelang kabut. Kemudian lagi pula, konon-kononnya nak bertanding di Sungai Besar. Apa benda ni? UMNO tidak mempunyai ahli yang bersikap orang macam orang Badui ataupun nomad. Lepas satu tempat, lepas satu tempat. Buat jasa. Kalau kamu daripada ahli di lembah pantai, di mana cawangan kamu? Apakah kamu cawangan di bangsa ke, cawangan rumah setinggan ke, ataupun rumah PPRT ke? Aktiflah. Bantulah ahli kamu. Itu budaya UMNO.
Bukan aku nak bertanding. Saya lihat sekarang ni, mereka yang asosiasinya dengan PBM, lain tak ada jawatan. Kita mahu pemimpin menyantuni rakyat. Rakyat dahagakan santunan pemimpin. Kita dalam keadaan susah, ekonomi yang begini, anda berebut mencari kuasa. Kita tidak akan mengizinkan lagi. Saya mengharapkan warga UMNO dan rakyat jangan sekali-kali mengizinkan lagi percaturan politik meletakkan kita terus dalam keadaan yang begitu penat, letih dan perit. Warga Malaysia sewajarnya dibela dan disantuni untuk dapat menikmati kek ekonomi negara. Biar kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Membujur lalu melentang patah, UMNO tetap bersedia dan setia. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.